Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sedaya ikhwan dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini dalam ruangan yaitu siri-siri sahabat bersama dengan Al-Quran, siri sahabat As-Sahabah wal-Quran pada siri yang ke-16. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dan rahmat dapatlah kita bersama dalam ruangan ini. Dan kita masih lagi bersama dengan manhaj para sahabat dalam mereka itu mempelajari dan mengajar Al-Quran Karim, yang diantaranya yang kedua iaitu mereka tadabbur serta mereka itu beramal dengan isi Al-Quran. Yang pertama, mereka itu berikhlas dan mereka itu menanamkan al-iman dalam hati mereka. Yang kedua, mereka itu bertadabbur atau tadabburkan Al-Quran dan mereka beramal dengan isi kandungannya. Yang kita nak sebut hari ini insya-Allah bagi sambungan bagi tajuk yang kita telah bentangkan pada siri yang ke-15. Hari ini pada siri yang ke-16 kita nak sambung apa yang kita berbicara tentangnya. Maka kita mari dengar satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yatajawazhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maksudnya, saudara dikasihi, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah seorang lelaki dari kalangan kami, apabila mereka itu belajar 10 ayat, mereka itu tidak tambah. Mereka itu tidak tambah, tidak lakuh belajar lebih pada 10 ayat ni, sehingga mereka itu faham makna ayat ini. 10 ayat ni wal amala bihinna, dan mereka itu beramal dengannya. Ya, alhamdulillah. Nah, ni mana kata bagaimanakah sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu tak ada gaduh nak banyak, semata-mata banyak dak. Mereka itu belajar walaupun 10 ayat, tetapi mereka nak boleh faham dengan cara mendalami serta bagaimana nak patibat, nak laksana, nak beramal dengan 10 ayat yang mereka belajar. Kalau kita kira lah ni juga, ikutlah dunia mana-mana, ikutlah pekerjaan mana-mana, mereka itu duk cari di segi mana perakan kunafat. Mana kata di segi ceng kunafat banyak. Pariman tu tak ada itu mana lah. Sebab apa? Sebab kalau pariman tu boleh agak berlaku. Biar banyak boleh. Di segi pariman. Kita nak dari segi apa? Dari segi kunafat tu. Jari orang yang nak buat dengan kunafat. Biar dia dengan cara apa? Cara baik, cara jaudah. Bahasa Arab panggil al-jaudah. Dari segi kunafat tu. Sebab itulah ada perakan kunafat, perakan itu, perakan ini. Saudara dikasihi. Maka Quran ni, sahabat pun macam tu juga. Dia buat gapo-gapo yang nak dari segi kunafat dulu. Islam pun lagu tu juga. Yang nak ahsanu amala, bukan nak aktsaru amala. Bukan nak banyak amalan dak. Yang nak apa?
yang paling ahsan, yang paling baik segi amal dia. Itulah sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu tidak lakoh 10 ayat yang mana mereka duk belajar, duk ngapa, duk baca, duk buat faham, tadabbur, duk berfikir dengan dia, serta mereka itu berbuat amal atau mengamalkan isi Al-Quran yang mereka belajar. Bila cukup genak molek, barulah mereka belajar ayat lain pula. Masya Allah, ini sahabat Nabi SAW. Juga daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, Haddathana man kana yuqri'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin fala ya'khudhuna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-'ilmi wal 'amal. Rawahu Ahmad, rawahu al-Imam At-Tabari dari tafsirnya. Maka apakah makna di sini? Daripada Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, telah dicerita kepada kami mereka-mereka yang mengajarkan kami Al-Quran dari sahabat Nabi SAW, bahawa mereka itu yaqtari'una, mereka itu belajar. Yaqtari'una min Rasulillah 10 ayat. Masa mereka duk belajar gitu, mereka duk belajar daripada Rasulullah SAW 10 ayat ya. Satu bot, satu maudhu', satu hissah, satu kelah, 10 ayat ya. Fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra. Dan mereka itu tidak gaduh nak ambil, tidak ambil, tidak pergi belajar, tidak tambah 10 ayat lain pula. Sehingga mana mereka itu mencukupi, memadai dengan 10 ayat yang mereka ambil itu, sehingga mereka itu belajar apa yang ada pada ayat ni daripada al-ilm, dan mereka itu dan daripada al-amal. Mereka itu mengata ambil daripada Rasulullah SAW 10 ayat ya. Mereka tak lakuh, tak ambil buat baru atau pelajaran baru, sehingga mereka itu belajar sungguh-sungguh, dapat ilmu daripada 10 ayat tu, dan mereka itu beramal dengan 10 ayat tu. Allahu Akbar. Ini makna kata hakikat. Sebab itulah mereka itu kata jadi orang yang mulia, jadi sahabat yang mereka kata yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan semata-mata nak belajar banyak, nak mengapa ingat selalu 30 juz tak faham isi kandungan. Dia tak ada situ ni. Dia duduk macam mana nak faham Quran. Dan sebab itulah di antara neutang atau manhaj as-sahabah ialah apa? Ialah iaitu belajar sikit, belajar faham, reti, boleh laksanakan ahkam-ahkam yang ada pada ayat tu, boleh beramal dengannya, barulah faham molek, barulah lakuh. Mengata tadabbur dan amal. Lagi pula kita dapati satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu perkataan asar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bi laylihi idan nasu naimun, wa bi bukaihi idan nasu yadhhakun, wa bi sumtihi idan nasu yakhudun, wa bi khushu'ihi idan nasu yakhtalun." La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok ada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Allahu Akbar. Apakah makna di sini? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sepatutlah bagi orang yang hafal Quran, bagi orang yang membaca Quran, bagi orang yang membawa Al-Quran masuk belakang ni. Ulama kata hamil ni orang ngapa, orang baca, orang duk orang ngaji, orang ngajar, orang duk ngajar isi dia, duk mengajar tafsir,
orang duk mengajar tajwid, orang yang duk sebarkan isi Al-Quran, dakwahkan kepada Al-Quran, maksud ada hamilil Quran. Sepatutlah bagi hamilil Quran an yu'rafa bilailihi, dia dikenalkan. Orang hafal Quran ni kena dikenalkan. Dikenalkan bagi macam mana? Dikenalkan di waktu malam ketika manusia tu tidur. Mana tahu ketika orang duk tidur, dia bangun duk semaya sore dia dengan Quran tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni bagi ahli Quran, nak kenal ahli Quran tengok di waktu malam. Nak tahu tak ahli Quran sungguh, tengok di waktu malam. Kita cek diri kita. Bagi kata yu'rafu. Patutlah bagi orang yang hamilul Quran, yang dia bawa Quran ni, Ustaz dah tu. Orang mengapa, orang belajar, orang mengajar. Orang duk sebar, orang duk gapo, duk terlibat dengan Quran ni. Fak kita ni saya rasanya duk baca Quran, duk gapo Quran, alhamdulillah. Tapi nak bagi tu kita ni nak beza dengan orang ramai. Orang ngapa Quran dengan orang tak ngapa Quran, orang mengajar Quran dengan orang tak nak mengajar Quran, orang ngaji Quran dengan orang tak nak ngaji Quran, orang baca Quran dengan orang tak nak baca Quran, beza dia macam mana? Dia dikenalkan. Di waktu mana? Di waktu manusia tidur, dia bangun dia baca sore. Dia bangun tahajud. Ni patut bagi hamil Quran macam itulah. Masa orang tidur, dia bangun semaya. Wa bibukaihi, dan dia terkenal dengan dia tu. Dan mengata menangis, suka tiok, suka menangis. Dalam keadaan orang ramai suka, dia tiok dengan Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Masa orang tidur, dia duk jaga, duk semaya. Masa orang duk suka dia duk tiok menangis. Wa bisumtihi idan nasu yakhudun. Dia terkenal dengan dia tu diam. Masa orang duk kecek, duk buai dia. Sungguh dah saya tengok. Orang ngapa Quran ni, orang tak kecek banyak. Dan kita minta dah, ya Allah, jawilah kita ada lagu tu. Wa bisumtihi, terkenal dia tu dengan apa? Dengan orang yang dia. Wan nasu yakhudun. Idan nasu yakhudun. Ketika orang duk kecek buah riuh, dia puji suara dia. Nampak tu? Wa bi khusyu'ihi idan nas yakhtalun. Dan dengan khusyuknya, terkenal dengan khusyuknya. Ketika manusia duk berbangga, duk takabur, dia duk khusyuk. Orang Quran ni macam dia. Dia duk ajar dia. Dia duk sekat dia. Dia duk kum dia. Al-Quran duk kum dia. Masya Allah. Dah. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi, saya lah mula-mula kena pekikan diri saya, dan saudara lah mula-mula saudara kena beki diri saudara. Sepatutnya kita ni orang duk baca Quran, sepatutnya kita ni orang duk mengajar Quran, sepatutnya kita ni orang duk mengaji Quran, sepatutnya kita ni orang duk dengar. Dia duk dengar tafsir Quran. Sepatutnya kita ni orang duk tafsir Quran sendiri. Dengan keadaan dia tak support tadi, sepatutnya. Kalau tak sepatut tukar. Buatlah seperti mana Abdullah bin Mas'ud dia royak. Sepatutlah bagi orang hamil Quran, dia terkenal di waktu malam. Masa orang tidur, dia bangun semaya. Masa orang suka, dia duk nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa orang duk buat, dia duk senyap, dia cara duk merajah, duk berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa orang duk berbangga dengan khita, bangga dengan harta, bangga dengan anak, bangga dengan ke dunia ia ni tawaduk, khusyuk. Masya Allah, Masya Allah. Satu tafsir ayat. Bagi orang yang dia kata orang ngapa Quran, orang ngaji Quran, duk boleh ya. Nampak tu? Duk boleh sekadar. Duk boleh. Sederhana. Duk boleh dengan keadaan apa piang dia. Cuba kita tengok orang ngapa Quran, tengok.
Nah. Cara dia sejuk, tenang. Saya dah gizek roh. Babo-babo orang ngajar Quran, ustaz-ustaz orang ngajar Quran. Nah, ya duk tawaduk, duk tak ada no, tak ada. Duk sekodah. Nah, nampak tu. Ya duk kalamul sama. Betul pengerti ya tawaduk. Golek ke yang mana ustaz tengok sendiri sungguh. Masa orang duk buat ya duk bucu sorang dia. Duduk merajaah Quran. Tak ada nak. Nah, bukan tak ada masalah sangkum dak. Mereka kata orang yang duk tenang, orang duk serabut. Duk serabut. Setengah-setengah kita tak boleh duduk ni. Dah masa duduk rumah, kho sedak. Kho sedak ni. Nah, kho nak tubik luar, kho. Tak boleh duduk. Kawan tak boleh duduk buku sudut setepak ni. Tapi orang Quran ni tak ada apa. Duduk Quran, dia duduk baca Quran. Dia duduk tepak alih kanan baca Quran. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni, setengah-setengah budak-budak tu. Nah, 3 kali habis dah. Dan yang mana kita duduk sibuk ni, kita duduk luar pun sibuk, duduk dalam rumah pun sibuk. Mana kata, kita lah kena percerana tua eng lah. Nah, mana tahu duduk mana kita ni. Tak ada benar ni kita ni. Ni 10 akhir lah ni. Nah, tak ada juga nak pergi Quran, tak ada juga. Duduk lekat mana, cuba cek roya mana kita ni, duduk cok lagi ni. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini panggil tak orang Quran ni, khusyuk. Orang diam. Orang apa lagi? Nah, orang menangis semua dah. Dan orang yang selalu mendirikan malam. Ini bang sepatut bagi orang yang hamilul Quran. Ya. Lagi pula. Daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, "Ya ma'syaral qurra, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا." Nampak tu? Ni diriwayatkan oleh asal ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, rakam 0853. Makna apa daripada Hudzaifah ibn al-Yaman? Nah, Hudzaifah dia berkata, "Ya ma'syaral qurra, hei para-para qari, hei para-para hafal Quran, hei para-para pembaca Quran. Orang baca Quran ni. Istaqimu, hendaklah kamu tu istiqamah. Istiqamah iman suruh kita ni betul jalan kita atau kita beriltizam. Buatlah, bacalah Quran, ngapalah Quran, tetaplah murajaah Quran. Istaqimu, duduk betul. Atau teruskanlah amalan kamu. Sungguhnya kamu apa? Kamu jalanlah atas batas yang betul ni. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Setelah kamu tu telah mendahului orang lain. Kamu telah pergi depan dah. Kamu telah pergi jauh dah. Kalau gitu, teruskanlah dalam perjalanan kamu. Sekiranya kamu paling kiri atau kanan atau kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Nanti kamu akan sesat sebagai sesat yang sangat jauh. Mana kata? Nah, istaqimu, atau kamu duduklah di atas neutang Al-Quran ni lah. Kamu berjalan di jalan ni. Dia panggil tangnam Al-Quran ini lah. Karena kamu telah lakuh, telah mendahului, kamu depan, kamu pergi dulu dah. Kalau nak banding dengan orang lain. Orang Quran ni ke dulu dah. Itu orang yang duk lebat dengan apa? Dengan kalamullah. Ya dulu pada orang dia mana ni? Nampak tu? Dia orang nampak pada dulu. Kita jumpa dengan orang yang ngapa Quran, kita rasa malu ke dia. Apa ya doa Quran sama. Daging darah dia tu Quran berlaku. Jerak dah. Maksud dari darah dia Quran. Apa hari natah pun Quran. Kejut pun Quran. Nampak tu? Dia tu. Nah, orang dia duduk dengan zikir, duduk dengan Quran dia natah. Subhanallah, kejut.
Bukan itu Allahu Akbar. Bismillah. Nah, bo bunyi orang mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bo itu sikit astagfirullah. Nah, bo nampak itu sikit. Nah, susah sikit subhanal. Nah, pengata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya natoh ya gapo itu baik Quran lah sebab apa sebab doa Quran. Ya beza dengan orang duk kecek benda lain. Kalau duk kecek benda dunia dia natoh tu baik dunia. Tengok dia orang tu tanak orang tu dengan adik-adik dia gapo. Kalau dengan adik-adik dia Quran tu baik Quran. Kalau dengan adik-adik dia tu baik apa tu baik benar tak molek. Ni mana kata? Hei ahli Quran, teruskanlah perjalanan kamu di atas atas jalan yang lurus. Kerana kamu telah litah orang pergi perak. Kamu deper. Jangan paling kelih belakang nak gitu baik kok. Nak turun re ke, turun batas ke. Dia lama situ. Dia turun batas tu dia disesaklah. Nampak tu ni mengata perkataan Hudzaifah macam mana tu? Munduklah atas Al-Quran. Munduklah dengan petunjuk Al-Quran. Saudara dikasihi. Ni mana kata di antara tadabbur dan amal para sahabat dengan Al-Quran ni hidup setara tu. Berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah. Inna man kana qablakum ra'aw al-Qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yunaffidhunaha fi an-nahar. Tengok dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Quran bagi Imam Nawawi. Al-Hasan Al-Basri dia kata, sungguhnya orang yang sebelum kamu. Orang sebelum kita ni, sebelum Hasan Basri, dia sahabat mereka itu nampak tengok tua Al-Quran, kampi Al-Quran, ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai cutmai daripada Tuhan mereka. Ya tok situ. Quran yang kita pegang ni, Quran yang kita baca ni, satu cutmai, satu messenger. Satu risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Raja hatta mari kita. Apatah lagi kalau kita dalam dunia ni? Raja dunia hatta mari. Misalnya, kalau kita orang Saudi, raja hatta mari kita sendiri. Raja pia, Raja Salman misalnya. Kalau kita duduk dalam negeri kita ni, raja hatta surat sendiri. Melalui lekar dia. Oh, hebat sungguh. Kita buat apa dengan cut mai tu? Ni hak tu hatta tadi ni. Oleh itu Hasan Al-Basri dia kata, orang sebelum kita tu mereka itu menganggapkan Al-Quran sebagai cutmai daripada Tuhan mereka. Maka mereka itu duk baca di waktu malam, duk baca Fatih, gapo kamsang arai bang. Tilak kam tu. Duk thought apa? Thought kam atau duk bagi kaji makna apa yang raja kata tu. Raja kata lagu tu, kata lagu ni, mari duk kaji, mari duk belajar, mari duk gapo. Kalau raja dunia, ni apatah lagi kalau Allah SWT. Kita kena lebih pada tu lagi lah. Jadi, orang dulu tu bawa waktu malam duk baca, duk tadabbur, duk perhati, duk fikir, duk kerekuan apa nama tu ayat Al-Quran. Masuk pagi, naik cerah. Naik pagi, mereka mengata patibat tam. Kamsang hok raja tu. Kita apa? Balik waktu malam kita baca Quran. Bila waktu pagi kita laksanakan. Kita beramal dengan dia. Tadi kita baca apa tadi? Misalnya. Tadi kita baca wa qulu lin-nasi husna. Tadi dina hari tadi tu belum subuh apa tu. Wa qulu lin-nasi husna. Katalah kepada manusia, katalah benda baik. Pagi ni kita dah royak benda baik. Sampai ke benda baik. Cerita benda baik. Ni mana kata? Ni dah. Mereka itu di waktu pagi mereka beramal. Waktu malam kita mari duk kaji. Mari duk baca perkataan raja kita. Dan waktu pagi kita laksana, kita damnan, kita tamfiz. La ilaha illallah, damnankan. Ni perkataan
setengah daripada as-salafus salih. Mari dengar pula perkataan al-Imam Al-Qayyim pula rahimahullah. Qala ba'du salaf, berkata setengah daripada salafus salih, nazala al-Qur'ana liyu'mala bihi fattakhidhuhu tilawatahu amala. Quran itu diturun, Quran tu patan mah. Kampi Al-Quran diturun untuk apa? Liyu'mal, untuk kita beramal dengannya. Fattakhidhu tilawatahu amala. Mereka itu menganggapkan, menjadikan baca Al-Quran adalah satu amal. Kita baca di waktu malam, pagi kita buat amal. Iklan lagu tu Quran. Nampak tu? Kita baca qul huwallahu ahad. Kita baca mulut kita, tapi bila kita amal sungguh, katakanlah Allah itu dah satu. Allah Esa. Nampak tu? Kita dah baca lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa yang sama dengan Allah. Betullah bila siapa pada ayat-ayat sifat baik, ayat-ayat yang sakut dengan perbanding baik ayat-ayat yang sakut dengan itu dan ini selalu dah kita ada dah. Faham dah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa, la syabiha wa la mathila wa la berkata dah tidak ada orang nak sama dengan Allah, tidak ada contoh yang nak banding dengan Allah ke apa nama kita. Faham apa dah? Ada bosan kita baca kulhu sama tapi tak faham ayat tu. Ini menjadi masalah. Nazala al-Qur'ana liyu'mala bihi fattakhadhu tilawatahu amala. Quran turun untuk diamal. Maka hendaklah kamu hendaklah kamu menjadikan baca Quran itu adalah satu amal. Atau dah kita amalkan dengan isi yang kita baca tu. Walihada kana ahlul Qur'ani humul alimuna bihi wal amiluna bima fih. Maka dengan sebab demikian, ahli Al-Quran, mereka itulah orang yang alim dengannya. Alim, orang yang tahu dengan Quran. Orang yang tahu apa yang dalam Quran. Wal amiluna bima fih, yang orang yang selalu beramal dengan apa yang ada dalam apa yang menjadi isi ayat Quran tu. Mereka itu faham dan mereka itu amalkan isi Quran ni. Ingat malak. Wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Sekalipun kita tak ada ingat Quran dari dada kita. Ni kita jangan mecak lah. Kadang-kadang kita mecak dulu. Mecak ni, ustaz saya bukan hafiz. Tak. Ahli Quran ni bukan pasti hafiz. Ibn Qayyim kata, walaupun kita tak ada ngapa Quran. Tak ada mengapa dada kita. Boleh tak kita ni dipanggil dengan ahli Quran? Boleh. Yang kita nak mecak lah. Mecak tu. Aku tak ada mengapa ahli Quran. Aku tak boleh masuk dalam wong ni. Bukan. Nampak tu? Ni berkata siapa ni? Ibn Qayyim. Boleh kita ni lega sikit. Setengah kita ni kena ngapa Quran dulu. Baru ngapa yang molek, barulah nak pergi faham Quran. Barulah faham kata diri dia tu ahli Quran. Ni pendapat Imam Ibn Qayyim. Dia kata, sekalipun kita tak ada ngapa Quran, tak ada ingat dari dada kita pun. Mai warau yang mai tongcam Al-Quran. Yang mai mi Al-Quran na thang lemในmemori kita. Dalam ingatan kita, tak ada apa kita boleh jadi ahli Quran. Apa? Ahli Quran tadi? Dia faham isi Quran. Lepas tu, dia beramal dengan isi Quran. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi. Adapun orang yang ngapa Quran. Ingat molek orang yang ngapa Quran ni. Adik-adik kita hafiz-hafiz yang ngapa Quran ni. Adapun orang yang mengapa Quran, walam yafhamhu, dan dia tidak faham. Mai kocai. Dengan Al-Quran. Walam ya'mal bima fihi, la mai dai patibat tam Al-Quran. Tidak
buat, tidak amal, nah, isi Al-Quran, falaysa min ahli. Orang ni bukan ahli Quran. Kok tu pula. Saat ni kita duk kanggun katanya, orang hendak ngapa Quran ni, orang tak ada ingat Quran 13 juz, bukan ahli Quran. Kita lebih mesti tu. Tak, Ibn Qayyim kata, walaupun kita tak ada ngapa Quran, tak ada hafal Quran, tetapi kita faham Quran dan kita amal dengan isi Quran, ini ahli Quran. Sebaliknya, walaupun kita ngapa ingat 30 juzuk, tanya pak, tanya ekor, jawab ekor, tanya pala, jawab pala, tanya tengah, jawab tengah. Tak salah sikit abuk pun. Tapi kita main kaucai, tak faham isi Quran dan tak apa. Dan tak amal dengan isi Quran, falaysa hafizan, falaysa ahlullah, falaysa ahlul Quran. Dia ni bukan ahli Quran dah. Wa in aqama hurufahu iqamat as-sahmi, sekalipun dia dah betulkan hurufnya, makhraj sedap makhraj, dah sifat sedap sifat, tajwid ni dengung sedap, mak kena betul seling, fasih tu baik baca, sebut huruf sasa tu orang dengar ni dah di boleh bamu. Sekalipun dia betul baca Al-Quran sama betul dengan anak-anak pun betul seling, tapi bukan dia ahli Quran kalau dia tu tidak kalaulah dia tidak tidak faham isi Al-Quran dan tidak beramal dengan isi Quran. Tu dia. Kita duduk mana ustaz ni? Kalau kita hafal Quran, kita tak faham isi Quran, kita tak amal isi Quran, rugilah kita. Sebaliknya kalau kita faham ngapa Quran, faham isi Quran, beramal dengan isi Quran, kita ni bersama dengan malaikah. Lepas tu bagi orang tak ada ngapa, kau tak ada ngapa Quran, tak ada ingat Quran, tak ada faham Quran, tak ada amal Quran, ni teruk benar lah. Hati mati lah tu. Lepas kita setengah-setengah kita, orang ni tak ada ngapa Quran, tak ada hafal Quran, tak ada ingat Quran, tapi dia tu faham Quran, dia beramal Quran. Ni orang panggil tu orang orang hak boleh duk. Nak molek sekali mana? Molek sekali hak ngapa Quran, faham Quran, amal Quran. Hak tu hak sujud dah. Hak sujud mana tu 100%. Hak asing tak faham Quran, mana tu hak faham panggil tu tak ada ngapa tapi faham tapi beramal Quran. Hak ni panggil tu 80%. Molek kak molek. Hak tak asingnya dua tadi. Dia mau ni mengapa Quran, ingat Quran, tak faham gapo, tak ada amal gapo. Ni mengata kena sikit lagi faham. Ni tak ada tepul langsung, wala mengapa, wala faham, wala baca, wala gapo. Ni mengata jadi upel lah. Jadi upel boyo lah. Dia boyo, upel syaitan lah. Disari syaitan, tak ada sikit abuk Quran dari dada, tak ada baca Quran. Lepas tu mula jadi umur kita ni hotel. Umur kita ni mansion. Umur kita ni apa? Homestay. Untuk dia, untuk syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dia tu kita bagi diri kita tak mana. Kita nak tak diri kita mana. Kita tak sendiri. La ilaha illallah. Ini mengata orang Ibn Qayyim dia utama apa? Utama orang yang faham Quran ni. We faham Quran, we beramal dengan isi Quran. Beramal, ramal. Ramal. Pak Ustaz orang hak mengapa Quran, hak ingat Quran 30 juz. Hak faham Quran, hak amal Quran ramah. Dek orang kita ni duk main dengan dia semua tu lama-lama tu saya buka. Buka itu minda dia lah. Buka lu kat tak dia. Dia dah baca Quran. Dalam dia dah baca tu. Duk ulai dah baca, dia ulai. Dia panas lama-lama. Bang kata tu buka lah sebab kita dah baca Quran semua. Habis tadi tu habis saya duk baca Quran semua untuk galan dunia tu hak tadi kerja tu. Hak tu hak panggil jadi di panah tu. Ya saudara dikasih. Yang ke-8 pula. Berkata al-Imam al-Ajiri rahimahullah, al-mu'minul 'aqilu idza tala al-Qur'ana ista'rada al-Qur'an fa kana kal-mir'ati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabaha fihi fama hadzarahu maulahu hadirahu ma khawwafahu min 'iqabihi khafahu wa ma
وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه فمن كانت هذه صفته أو قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. Dengan akhlak wa hamalatil Quran. Masya Allah, Masya Allah. Dah, faham kita ni. Berkata Imam Al-Ajri rahimahullah, dia kata, orang mukmin yang akil, yang berakal ni, apabila dia baca Al-Quran, bila dia baca Al-Quran, dia bentangkan ista'rada, atau buka Quran wah. Ista'rada, mata yang ayat tu mari tak dapat dia. Orang mukmin hak berakal ni. Dan Quran itu seolah menjadi cermin untuk dia. Quran seolah tu ayat Quran sebagai kacuk untuk dia henna dia dah. Tengok muka dia sendiri. Lepas tu dia tengok apa hak molek daripada perbuatan dia nampak dalam Quran. Apa hak dia nampak tak molek dalam Al-Quran, nampak tubik dalam Al-Quran dah. Cara mana ustaz? Bila dia Al-Quran, seolah tadi dia kacuk. Besar. Ya komo. Ayat nanti ia patibat leh. Komi ayat. Ni mengata ayat ayat pulabun, ayat kodi ke apa nama tu. Ayat nanti ya tam. Lawan Quran. Gidup-gidup lawan Quran. Ya nampak. Aku duk bahong. Aku duk mengacung. Aku duk skor tak molek. Aku duk balah dengan orang Islam. Quran mari duk ayat yang. Kalau gitu, fama hadzarahu maulah hadarahu atau hadirahu. Apa yang Tuhan larang dalam Al-Quran? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu duk hampir. Jangan dekat duit anak yatim. Wala taqrabul fawahisha. Jangan kamu mendekatkan fahisyah. Apa yang Tuhan larang? Ya pun. Apa yang Tuhan menakut? Dia pun takut. Tuhan kata neraka, semaya tak khusyuk pun. Neraka wailun. Apa tu? Semaya tak ada semaya langsung. Neraka saqar. Apa tu? Semaya main-main, wak lewat semaya. Apa nama tu? Apa tu? Ada al-ghayy. Satu wadi. Jada. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ni. Gung takut di bulu kamu. Ni kita nak sampai situ tu. Kita nak sampai situ. Kita nak sampai situ. Nak buat kita dengar Quran di bulu kamu. Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail. Celakalah. Katanya wail tu wadi fi jahannam. Katanya wail itu satu caruk dalam api neraka. Dalam api neraka jahannam. Katanya nama kepada apa? Kepada api. Katanya wailun celaka. Tak molek berlaku lah. Bila dia baca tu, ya subhanallah tu dia mari duk tayar dak pai dia. Fawailul lil musallin. Dan neraka wail bagi orang yang sahun. Orang yang semaya dalam keadaan lalai. Semaya dalam keadaan galik. Tu tak main rakaat sujud tu dah apa dah. Ya pun rakaat sujud bawa salah. Sudah dah. Weh, aku kena kat ni. Ni sahun. Galik dah tu takbir tapi otak duk di mana? Duk di kedah tu, duk di mutu, duk di nego, duk di fikir Tuhan. Sahun katanya satu makna. Sahun pula katanya lewatkan masa. Wak tak ada nak semaya tu dia. Nak semaya zuhur dekat dengan pukul 3.
Dah pukul 3.20. Orang bel pukul 3.30 misalnya. Orang bel asar tu. Semaya asar dekat-dekat nak mengorek. Dah pukul ni baru nak semaya asar. Lewatkan masa. Dah subuh, bawa cerah baru semaya subuh. Maghrib dekat-dekat nak Isya. Ni sebabak. Nampak tu? Ni hak semaya. Bukan nak semaya tapi lalai dalam waktu, lalai dalam. Kadang-kadang idha'atus salah. Luput semaya. Ya semaya tapi luput pergi apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sebab pula maka mereka itu datang umat orang generasi lepas pada dah generasi yang molek-molek dulu tu. Satu umat kita ni lah. Adha'us salah. Luputkan semaya, menghilangkan semaya. Wattaba'us syahwat, ikut syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang ni akan jumpa dengan apa? Dengan satu panggil satu wadi, satu caruk dalam neraka, nama dia al-ghayy. Katanya air panah. Katanya air semar, air nacu. Tak sih berlaku tu kita tu. Ni bagi orang semaya. Bagi orang tak ada semaya. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Orang yang tak semaya ni, dia akhirat esok dia dimasuk dalam neraka saqar. Lepas tu orang tanya dia, ma salakakum fi saqar. Mu buat gapo sampai kena masuk dalam ni? Sampai kena duduk dalam saqar ni, neraka saqar. Jawab mudah-mudah, lam naku minal musallin. Kami ni bukan tergulung dalam gulungnya orang semaya. Kami ni bukan duduk dalam tim, dalam gulungnya orang semaya, orang malas semaya. Sebabak pula apa? Tak semaya pun neraka. Semaya tak ada khusyuk pun neraka. Semaya lalai galik pun neraka. Semaya nak cukup orang pun neraka. Tu. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Lepas tu alladhina hum yura'un. Orang dia nak nunjuk sebab buat pula. Kalaulah kita semaya, kita baca Quran macam tu, kita mari mari duk panggil tak duk kritik, duk tepala pah pakoh diri. Pakoh kepala kita. Juruh syarat kita. Berubah syarat kita. Jadi apa yang Tuhan menakutkan kita, ni panggil ahli Quran lagu tu. Apa yang Tuhan menakutkan kita, kita takut. Ya Allah, yang minta takut. Ya Allah. Wa ma raqaba fihi maulah. Apa yang Tuhan nak ganjaran, nak balasan, kita nak dan kita harap. Ya Allah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Innal abrara lafi na'im. Na'im ya Allah. Allahumma arzuqna na'im. Allahumma ja'alna minal abrar. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang muttaqin. Dalam satu. Mafaz ni panggil satu. Bahasa Arab dipanggil mafaz mengata satu tungpa. Tungna atau tungya yang kuang. Wah, somai hijau. Kita duduk jauh. Nampak hijau. Jauh sak-suk teman ni. Ada sergol lebih pada tu lagi. Kita nak. Maka barang siapa sifat dia. Sifat dia seperti sifat muttaqin. Sifat abrar. Atau qaraba atau mendekati. Tak ada orang bersepah dekat-dekat lah parah. Faqad tala. Orang ni lah orang baca Quran sungguh. Haqqa tilawati. Orang ni lah orang baca Quran sebenar-benar baca. Wara'ahu haqqa ri'ayati. Dan selalu dia menjagakan Quran dengan sebaik-baik jaga. Bukan nak baca bro peharap mana? Hau. Bro letes sorok. Peharap mana? Hau. Rugi ke kali ku. Kalau gitu kalau orang ngapa dah dia tu modal banyak dah tu. Ramai orang ngapa Quran. Dia tu modal dah sampai ke 10 tahun, 20 tahun duk ngapa Quran aja ingat. Alhamdulillah, tunggu modal banyak dah tu. Tunggu sikit lagi. Tunggu apa? Tunggu modal sikit lagi. Modal apa? Modal pahal sikit. Ada subjek kita. Bahawa orang tak ngapa lagi. Ngapa? Lepas tu,
Boleh sekadar, tak ada apa. Nah, sahabat pun lagu tu juga. Nah, setengah-setengah sahabat ngapa surah Baqarah 8 tahun. Ngapa serta amal lah. Kita dah amal dah, nak sikit lagi, nak wi ataruk lagi, nak wi pahal lagi, nak wi rocak lagi. Ngapa? Dia baru sedak, dia baru tak ada ustaz. Tak sedak semaya rumah weh. Buat apa? Tak kita baca Quran. Tak sedak weh semaya rumah ustaz kena. Nah, tama-tama tarawih dah ni. Nak baca, orang tino ngepek baca lambat, baca nak sedak tak kita ni. Gok-gak bini kata aku sedak padamu. Bini kata aku sedak padamu. Membaca Quran apa? Aku duk ngaji sokmo. Nah, kamu ni tak ada ngaji malu kak. Nak sedak semaya rumah ustaz, semaya apa, semaya sijil ustaz. Lepas tu panggil Hafiz mari semaya nak khusyuk nanti. Dia duk ngaji dah Quran, dia apa dia duk faham Quran dah tapi dia nak atarut dalam ibadat lagi apa. Tak ada apa. Betul lah, ngapa. Tu kita duk boleh apa, kita duk dengar kuliah alha. Buat apa? Sebab kita tak ada duk ngapa ya. Kalau kita main mengapa ke apa nama, lain dah. Tengok tak mana, tak sujud mana tak. Semaya fardu. Nah, orang ada takmen, saya kata dah, orang ada takmen, peluang banyak dia nak adi, dia nak ngapa Quran 37. Buat apa? Dia baca 5 ayat, lepas tu hari dia pergi baca dalam semaya. 5 ayat. Apa tahun jadi apa jadi tu tak email. Hai, kau 20 tahun beda, kemah. Lepas tu ingat 27. Ai, ayat lazim buruk belik. Tak urut ke tu. Dia panggil kata, lah. Wikak orang lain pula lah. Nak ditekmeh, tak ada mengapa Quran. Bukanlah aku tu. Oleh tu, kita mengapa Quran. Lepas tu, orang mengapa dah tu. Kita usaha belajar tafsir, belajar makna, belajar bahasa Arab kata. Dah kita mengajar dah kita ni boleh dah Quran. Sebab tu negeri Arab lah ni, Mahalai Madinah, Mahalai Mekah, Mahalai negeri Arab tu. Kalau budak ni ngapa Quran walaupun tak ada wud. Ngapa Quran dah? Ngapa Quran dah mari. Bahawa tak ada tak apa. Ya Mahalai Ammo ada apa? Mahalai Ammo ada apa? Kita tahu kalau mengapa Quran ni sikit lagi belajar bahasa Arab apa hal dah. Sikit dah. Kalau semua ngapa Quran. Nah, tapi ya timur mudah. Orang ngapa Quran timur mudah. Philippines dah dikasihi. Mana ustaz cerita dah katanya mak dia tu bukan Islam Kristian. Mak dia tu gahata sekolah. Sekolah ikacun hak Islam, hak ada ngapa Quran. Napa tu? Lepas tu anak dia ingat Quran 30 juz. Mak bukan Islam. Tapi anak dia Islam lah. Ngapa Quran 30 juz? Bila ngapa Quran 30 juz? Nah, sekolah tu syahadah. Lepas tu tahu dia ampa. Tahu dia cangwak. Naik nama ni gang situ. Lepas tu betul dia pergi ngaji mana? Ngaji di Madinah, ngaji di Mesir, ngaji di gapo apa 30 juz depan. Orang ngapa Quran 30 juz ni sikit lagi lah. Belajar bahasa Arab, kerti nahu sikit pun selalu dah pergi. Bang kata cah royak sikit ya. Orang ada dah. Orang ada modal dah, ada minyak dah. Sekadar cah pun gigi selalu dah. Ya beza dengan orang tak nak ngapa Quran. Nah, kalau gitu orang ngapa dah ni, saya kamu langcai belajar bahasa Arab sikit lagi. Kamu akan dapat atarut dah. Kamu dapat tadabbur Quran dengan 100% dah. Sebab itulah ramai orang kita lah ni tu siacai, noicai. Nah, bang kata kecil hati. Apa? Tak pandai bahasa Arab ustaz. Nak faham Quran. Lepas tu bila ada orang balik surat bahasa Arab pada sosial, membelalah beli mahal ke mahal, 1000. Mana tu yang nak bahasa Arab. Tetapi payah belajar ke? Tak ada payah. Tapi usah dia lah, kena guna masa, kena tengok tepat, kena ada pacai-pacai yang boleh video tu boleh catch up, boleh apa. Saya dapat tengok. Kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari dia mau buat 1 jilid pun ada. Dia mau buat 4 jilid pun ada. Dia mau buat 6 jilid pun ada. Lepas tu ada orang balik
Juru terjemah Sahih Bukhari satu lem baru. Harga bukan murah, harga 500. Beli apa? Syan ya ru. Nah, kadang-kadang dia beli bahasa Inggeris kata. Apa ya ni mengata dia belajar bahasa Inggeris Lepas tu dia nak baca bahasa Arab ni tak ada taruh tak ada gapo. Dia pergi belajar bahasa dia bahasa Inggeris, dia beli bahasa Inggeris. Ada dia reti bahasa Indonesia, dia pergi beli bahasa Indonesia. Sahih Bukhari apa? Ya no, saya yakin dia no. Sebab ni bahasa apa bahasa. Nah, bahasa tu belaka, Arab, Melayu, Cina pun. Tetapi bahasa agama kita bahasa agama bahasa Arab. Dapat tu lah mengata nak wisapa situ tu. Dia kena usaha. Lepas tu lah orang yang menghafal Quran dah tekir sikit ya. Nah, pump sikit ya, tambah sikit ya. Sepengar dia ada kereta dah. Nah, dia ada kereta dah. Lepas tu sekadar apa? Sekadar lagi buh gapo sikit lagi, tambah sikit lagi pun boleh dah. Orang tak ada ngapa Quran ni mengata ya ada sekadar tu, tak ada kereta lagi. Nak boleh beli kereta bukan mudah. Dan kalau dia tu usaha ya boleh duit banyak boleh beli tak apa tapi nah mengata orang lagu ni walaupun lagu mana pun dia kena letih sikitlah. Ia tak ada ngapa Quran tapi dia kena nah misalnya ia nak ngata bagai. Dia kena beli beg sakut tepi, kanan kiri, gagot depan, gagot belakang, apa nak berbagai ke? Begitu orang tak ada ngapa Quran. Nah, orang tak ada ngapa Quran ni, you know. Nah, you know. Tapi terpaksa kena ada kampleh lah atau nang sehok lah, pasar lah, ada komuh lah, ada gapo mana kata lagu tu lah. Nah, itu semangat dua dah. Semangat orang yang tak ada ngapa Quran, ngapa? Bela-bela hidup faham makna dah, hidup amal dah. Nah, mengapa? Orang hak mengapa dah apa nama tu? Nah, we faham. Patut amal. Ya, saudara dikasih. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Allahu akbar. Oleh itu, marilah sama-sama kita jadi mari sama-sama kita masuk dalam golongan orang yang Tuhan puji dia. Nah, dalam surah tu Al-Baqarah ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Mereka yang Allah Taala memberi memberi Al-Quran. Boleh kita baca Quran. Boleh kita tadabbur Quran. Boleh kita faham makna Quran. Boleh kita ngapa Quran. Lagu ni lah. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu baca dengan sebenar-benar. Baca dah saning. Dengan sebenar-benar baca ia faham makna. Ia baca ayat syurga, ia nak syurga. Ia baca ayat neraka, ia nak minta jauh daripada neraka. Ia baca ayat nikmat, ia nak nikmat. Ia baca ayat bala, ia minta jauh daripada bala. Ia baca ayat tauhid, ia bertambah iman. Nampak tu? Ni mak kata orang yang faham Quran. Nampak tu? Wala syakka, tidak syak lagi lah bahawasanya. Orang yang mempunyai hati. Orang yang mempunyai hati yang sedar ni, yang jaga ni, bukan hati jenera tak. Orang ni lah orang yang akan dapat faedah. Telinga dia akan dapat faedah dengan Quran. Bila dengar Quran pop, ya panggil tak kuam cam dia tu, kuam kerencai dia tu, kuam takwa dia tu. Panggil tak gerak lu dah. Sebab kita makan ubat. Makan ubat ke apa? Ubat nak nak bamrung, nak gapo. Makan pop lu dah. Darah berlari lu dah. Maka kocoklah balik lalai dia tu. Di sinilah bila dia faham Quran, dia gapo Quran tu, dia naik di akal, otak fikiran dia tu, lah. Mari catkan, mari duk dulai. Kuapkum arum dia. Kuapkum gerak geri dia tu. Masya Allah. Maka jadilah akhlak dia tu akhlak Quran. Sebab itulah disuruh baca Quran. Allah Subhanahu Wa Taala suruh rasulnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Baca Quran pula, baca ke atas dia, ke atas orang beriman. Untuk apa? Tujuan nak tambah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nampak tu? Sebab itulah. Fadzakir bil Quran. Adalah wahai Muhammad. Adalah kamu beri peringatan. Bacalah Al-Quran kepada orang beriman. Man yakhafu, kepada orang yang takut wa'id, takut perjanjian. Ngeri yang aku janjikan itu. Orang mukmin ni bila kita sebut neraka syurga ni, diri belum romoh dah. Bila syurga ni, no pada syurga orang mukmin. Baca dengar ya. Orang mukmin bila dengar neraka, getah. Naling, takut. Belum. Ni orang-orang mukmin. Dan saudara dikasihi. Itulah mengata kita tengok ngata tie mula-mula saat ni tu. Neutang hak mula-mula neutang ikhlas dengan iman, mari campur dengan tadabbur dengan amal ni hidup sekali oleh ke. Di sini lah ngata. Ya mengata ya boleh ubah orang. Quran nak ubah orang bukan mudah. Quran Abu Jahal dengan Quran. Umar dengan Quran. Dua orang tu sama-sama. Sama-sama ke apa? Sama-sama sedap aja tu. Tetapi hak ni jadi kau bertamuh kafir. Abu Jahal. Hak ni bertamuh iman daripada tubik rumah nak pergi bunuh Nabi. Seteru dengan Nabi, benci pada Nabi. Kepada dia bila dia mati, dia duduk kubur sekali dengan Nabi. Oh hebat sungguh Umar ni. Daripada orang yang tubik, asah pedai, asah awi tajam nak cari Muhammad, nak takir, nak kat tekok, nak gapo. Mendengar Quran, adik dia baca, adik dia mengaji. Ubah. Susuk mati. Duduk mana? Kubur sekali Nabi. Daripada dia benci pada Nabi, mari tu hipung bersama dengan Nabi. Ni mengata Quran ni kalau kita sungguh dengan dia. Quran ni kalau kita sungguh dengan dia, ya bawa kita situ. La ilaha illallah. Berkata Abdullah bin Umar, laqad 'ishna burhatan min ad-dahri wa inna ahadana yu'ta al-iman qabla al-Quran. Sungguhnya kami hidup. Hidup mari suatu masa burhan, suatu masa. Di masa Nabi itu. Dan sungguhnya kami itu, seorang daripada kalangan kami itu diberi iman dulu, belum wi Quran. Wi pahar dulu, wi beriman dulu. Wi iman qabla al-Quran. Belum nak mengapa, belum nak baca dengan apa, wi pahar dulu. Wi pahar hakikat dia tu dulu. Gapo ni Quran? Kalau ada kita mai rucat atau mai kata Quran ni gapo hakikat Quran, barulah bapak salah mengata tamada biasa anak atau ya kau tahfiz hatta kalau tahfiz amun nak ngaji tahfiz yakin arai. Ini mengata semua tu kelemahan kita belaka. Saya yakin punam kita lah ni tu biar kecek, kita kena apa? Kita kena hatta anak kita ngapa Quran. Hatta anak kita ngapa Quran. Hatta anak kita ngapa Quran. Waktu wi anak kita yang ngapa Quran, yang hafiz dengan apa tu? Oi kapung pergi hatta anak-anak dia ngaji Quran, ngapa Quran. Punam dia di mana? Anak dia seorang habuk tak ada dia mengaji Quran. Tak ada dia mengapa Quran. Dok hatta kok saman. Kok mana kita kata? Batu. Mengata dek punam main mengata ramsamkanของ Quran tu payah. Ini anak dia tu. Ngaji kok ni. Quran esok yang mengaji. Nak pakai apa? Kalau dia tahu tu teruk lah. Betul saya dengar satu klip. Molek gak ustaz tu kecek. Dia kata, sekolah ni masya-Allah sekolah kita lah ni. Sekolah agama, Islamiyah depan, diniyah depan, tarbiyahnya depan, gapo depan. Bo tengok dalam budak tu, tak say mengapa Quran. Tak say nak pergi kok saman, nak pergi kok lepas tu kelas 10 tu, hak ngaji 10 tahun tu dia kena yo with there dengan demon ni. With there dengan mohok. Jadi cuk kelas 10 dak dia cuk mohok. Pas nak pergi Azhar tak segi ni. Nak pergi Mesir Azhar, nak pergi Saudi, nak pergi segili. Nak pergi Madinah, Mekah, segili. Apa? Nak ngaji kok sama, nak ngaji kok apa? Salah ke? Tak salah, tapi mengata tekah sedang, tekah royak tu yang ni, kelah.
Dah, kelar tu yang ni, tu be orang tu hafiz sains lah kau tu mana? Tengok hafiz sains budak nak ngaji, orang tua nak bayar. Tapi tak tu be buat apa lekat mana? Ha tu kita panggil tu. Kuam ke apa panggil tu? Kecuaian kita, ketaksiran. No, kita nak buat leh. Nah ni, panggil tu. Sekolah dalam tu panggil tu saya main dua lah. Nah, dia orang kampung lah dah. Hatta anak-anak tu baik mari dekat-dekat hafiz ke masya-Allah. Nah, tapi bawa kita sendiri, anak kawin tak boleh ngaji, anak kawin kena ngaji. Tak ada gapo dak, bukan salah tapi mengata yang noi we apa Quran. Yang noi we ada isi Quran dalam dada dia. Nah, betul lah. Kita nak bangkat tak boleh anak kita. Nah, kita kecek sorak boleh. Lepas kita tengok dia nak apa, dia nak pergi ke mana, nak apa, kita kecek sorak kita dak nak lagu tu. Tapi kalau kita nak mari nak huwit tekah tua dah, misalnya, tekah kecil-kecil kita tak ada duit hajar dia. Dah suruh pergi hafal Quran, menghafal Quran, lepas tu boya tua habis mohok ni kita huwit taligu. Tak leh mau kena ngaji Quran, mau kena ngapal Quran. Kita panggil tu cara didik tak kena ya budak-budak ya lemuk-lemuk kita boleh huwit tak apa. Nah, boya tua kerah ke huwit patah tu sinar mata kita tak asal. Nah, ustaz je cari duit ku sendiri. Ku ngaji seorang dia. Nah, tak ada gaduh dengan mak pak, jeling kat mak pak, aku tak ada ambil duit sekat boleh dengan mak pak. Hak tu panggil tadi adi panha tu. Nah, oleh itu mari sama-sama kita. Nah, tanyakan iman. Nah, kepada anak-anak kita. Seperti mana Abdullah bin Umar dia kata, seorang kami itu diberikan iman sebelum Quran. Wa tanzilu suratu fa nata'allamu halalaha wa haramaha. Bila turunnya satu ayat, satu surah, kami pergi belajar mana haram, mana halal. Betul dah setengah-setengah kritik zaman lah ni molek juga. Dia kata, kenapa kita dah hajar anak kita, dah hajar bini kita, dah hajar laki kita. Malu kat orang. So, malu kat orang. 2 malu kat orang. 3 malu kat orang. Tak lewat ke ni, malu kat orang. Lewat ke ni, malu kat orang. Tak kira mana nampak. Dia kata teruk kat tu. Dia mengata kita tak ada hajar halal haram dak. Kita tak hajar malu kat orang. Arab bersama juga. Istahi minan nas. Malu kat orang. Nah, betul lah kita tak ada didik. Sahabat didik halal haram. Bila halal haram ni tak kira orang dak orang. Halal ni tak apa. Haram ni tak ada orang tak ada apa. Haram ni. Mengata dia hajar apa? Hajar halal haram. Sahabat pun turunnya satu surah, fa nata'allamu halalaha wa haramaha. Turunnya satu surah kami belajar hak haram dan belajar hak halal. Buat tahu molek tu tak apa. Lepas pergi boleh lah. Wa zawajiruha wa awamiruha. Kami belajar hak mana dilarang, apakah ayat larangnya, apakah ayat suruh. Hak ni ayat larang. Tak ada halal haram. Hak ni ayat larang, ayat suruh. Dia faham situ tak apa. Wa ma yajibu an naqifa indahu minha. Manakah ayat hak kena kita ni? Yud. Mai tong. Pai. Nah, kau lek sepengah ayat sifat tu Nah, sahabat. Sudah. Tak ada sahabat. Dia tak cuba tanya. Sahabat mana tak tanya Nabi. Baik mana Allah. Baik mana istiwa. Baik mana baik mana tak ada sahabat. Cuba Fatih tengok. Cuba baca kita Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Perhimpunan tentera Islam. Nah, tengok. Ada tak? Sahabat mana kata, dia duk tanya. Allah baik mana semua kita duk tanya lah ni. Kalau kata Allah ada ke tu, supaya kita. Kalau tak ada, kita lah ni dah ada tu. Nama sahabat tak ada. Taslim. Apa taslim? Kullum min indi rabbina. Nah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna kullum min indi rabbina. Orang yang alim, orang yang reti, yang faham. Mereka itu kata, amanna, kami beriman. Semua apa Tuhan raya, kami beriman. Kullum min indi rabbina. Semua daripada Tuhan kami. Sudah. Tak ada kena duk takwil ni, back ni, kekok tu, kekok ni. Kita duk mikir sendiri tu. Ini sahabat ada, sahabat naqif kita. Apa yang kita kena beradu-beradu. Tak ada duk tanya banyak. Nah, makna apa kaf, ha, ya, ain, sad. Makna apa hamim. Mana apa alif lam mim. Tak ada bertanya. Nah, benar tak nak tanya. Nampak tu? Mari kita ni nak tanya. Kita ni nak apa? Nak tanya benda lagu tu. Nah, ustaz. Kibah Nabi Ibrahim nama gapo? Sumut Nabi Sulaiman nama gapo? Tidak nak juga ni kita kena tanya, kena tahu ni.
Harta karun duk mana? Apa tu? Orang kata benda pelik-pelik ni kita tak berakhir. Sahabat dia ada anyo. Nah, buku-buku asal benda tauqifi. Semaya apa kena semaya maghrib 3 rakaat. Apa kena semaya subuh 2 rakaat. Tauqifi, tawaqquf, nyak. Dia sudah buat semaya mu. Nah, nampak tu? Sahabat ni orang ju, orang tak tanya banyak. Dia kerincai pada Nabi SAW. Habis tu ustaz atau sahabat belajar ngapi ada-ada? Belajar dengan sebab orang lain mai tanya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Nampak tu? Sahabat tanya tapi orang luar mai tanya. Nabi jawab kata, "Faham macam ada apa tak?" Sahabat tahu situ. Ni antara dah kita tengah je dah akhlak sahabat dalam dia ngaji dengan Nabi kan. Ni sahabat ni bang kata biar apa yang kena beradu suruh tanya. Nah, tanya lah Nabi ayat lagu tu turunnya Allah Subhanahu Wa Taala di langit dunia tak ada ayat terturun benar ya Rasulullah. Kok tu kau ni Rasulullah kalau tu Rasulullah tu ayat terturun mana atau setengah makhluk turun kok tu kau ni kita dah kecek tu. Orang lain tu biar kecek ni. Kita lah ni duk kecek buku tu. Jadi pandai. Dah sebab ilmu kalam masuk banyak doa, falsafah masuk banyak doa jadi. Dah jadi falsafah habis. Prakya ni. Nampak tu? Mai kata antara itu. Kalau kita tak faham tu jadi selera. Walaqad ra'aitu rajulan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla al-iman fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi ma yadri ma amuruhu wala zajiruhu. Ma amirahu wala zajirahu. Wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu yansuruhu nasra ad-daqli. La ilaha illallah. Ni Abdullah bin Umar dia kata, dan aku pernah tengok atau aku akan tengok. Walaqad ra'aitu rijalan, aku pernah tengok. Aku atau uritu, aku akan dinapok. Aku akan dinapok, diperlihatkan adanya beberapa golongan lelaki yang mana mereka itu hafal Quran, belajar Quran, belum iman. Duk belajar, duk mengapa, duk hafal Quran belum iman. Kadang-kadang dia ingat, dia baca, ambil daripada Fatihah. Nah, Fatihatul Kitab siapa An-Nas. Ma yadri, dia tak tahu gapo dak ada itu. Kadang-kadang seorang itu belajar mengapa Quran, hafal Quran, ambil di Fatihah siapa An-Nas, sebuah Quran satu lem, ma yadri, dia tidak tahu apakah ayat larangnya, apakah ayat suruh. Wa ma yang bagi, dan ayat mana kau kena beradu, tak ada tanya. Tak ada duduk masuk dalam. Nampak tu? Seperti mana dah kita sebut tadi lah. Ayat sakung Tuhan, sifat Tuhan tak nak kerja banyak lah kita ni. Tuhan pun ayat dah Nabi ayat pada kita, tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi dhatillah. Memfikirlah dalam kejadian, memfikirlah berkenaan dengan kejadian Tuhan. So duk mikir zat Tuhan lah. Ni kita duk mikir kalau tu waktu baik belaka, jiring jising kok tu kena paling wei habis. Nah, sebab apa? Sebab kita tak ada nak gaduh benda-benda lagu tu. Nah, jadi ilmu kalam, ilmu gapo dia belik habis. Dan menyebabkan orang duk keliru habis. Nampak tu? Jadi kita disuruh mikir di apa yang Tuhan jadi. Tu ya. Yang kamu mikir pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang kadang-kadang setengah tu mengapa Quran, hafal Quran, ambil Fatihah sampai An-Nas, tak tahu gapo ada dalam Quran tu. Nah, nampak tu? Dan tak tahu hak mana yang sepatut kita mendalami, hak mana sepatut kita tidak mendalami, hak mana sepatut kita kena beradu. Yansuruhu nasrad daqli. Nah, dia baca Quran tu. Nah, duk pengatur baca Quran setengah duk kuat butir. Duk kuat butir tak tamah. Makna apa? Nasrad daqli. Radi'ut tamri wa yabisi. Nah, wahwa yubsuhu wa rada'atihi la yajtami'u wa yakunu manthuran. Supaya apa pengata? Tama yang dipilih. Hak tahu tabu-tabu tu.
Jadi baca Quran setengah tabut, buat hama. Bruk. Tubik stok bruk. Setengah tubik inying daripada padi kan. Tubik berah. Tubik berah. Bila dibuai scare dia, dibuai kulit dia tu bruk. Mantap baca Quran bruk. Tak payah gapo. Ni mengata Abdullah bin Umar dia kata ada akan jumpa kita pun jumpa lah ni. Mengapa Quran yang ni? Mengapa ingat comel kok tu kok ni tapi tak payah gapo. Hak tu hai lari tu hai suruh aku tak payah aku nak mengapa ya. Mengata yang suruh duk apa. Dah, sepengah kita duk ambil padi, duk apa padi, duk gapo padi. Ni tamar, dak apa tamar jemur tamar. Bruk. Tamu. Pakak mengapa. Tak paham makna. Hak tu Abdullah bin Umar murih benar lah. Dah saudara dikasih. Inilah pengata yang kita tak say. Bila banyak lagu tu tak ada boleh kurang lah. Tapi kalau ngapa dah, ada kereta dah. Ngak dah belajar bahasa Arab sikit, belajar ilmu yang nak faham Quran sikit, sedah lo dah sebab kita ngapa dah. Tak salah kalau kita ngapa ayat kecil-kecil. Kita ni disuruh ngapa. Masa kita kecil-kecil orang tua kita piyak, kita hamak kita. Dah hamak bukan hamak di rumah, hamak pergi sekolah. Pergi sudah sekolah, kelas sekolah. Dah lepas asar pergi ngaji hafiz. Tiaklah kita orang lain duk main bola boleh, duk main game boleh. Duk gotu boleh kita ni kena ngaji hafiz ambil lepas asar sampai ke Isya. Tiak. Ica kat orang lain. Deki pada orang lain apa orang lain boleh main boleh gapo. Padahal kita lepas Isya duk main sampai ke pukul 10 malam ada apa ni. Masa dululah. Tapi yang nak kita mengapa dulu. Dia kita mengapa pak, yang mudah ingat masa kecil-kecil. Betul budak-budak kecil-kecil ni bang kata yang mudah ingat ngapa Quran. Dia buat lagu lagi ingat. Dia dengar 2-3 kali lagu. Lagu hak tu hak di kolah dia tu. Lagu Melayu, lagu Penama ya ingat pak Quran tamadah lah. Mana kata? Di sini buat bat ibu banyak sikit lah. Nak macam mana kita nak boleh dia ngapa Quran. Dia ngapa Quran sampai umur 10 tahun. Quran duduk mana? Duduk dalam lagi darah dia. Boleh kecek sikit bro. Kita salah baca sikit ya bro. Lepas tu dia belajar makna, belajar ke apa. Ya, kemah lo dah. Beza dengan kita ni. Kita nak ngapa umur 40 nak mula start. Cuma mata bercari tak temu. Quran lah halus tak nampak. Nak pergi hak besar berat. Jadi banyak perkara lah. Dengan cuma mata tak betul dengan mata kita. Dengan akal apa halus. Bawa Quran besar berat. Payah. Jadi banyak perkara doa. Oleh itu wala bagaimana kita usaha insya-Allah. Oleh itu masa kita telah sampai pada penghujungnya. Insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang pula insya-Allah. Silap dan salah saya minta maaf banyak. Dan kita nak tanya dua soalan juga daripada peminat kita tu. Bahwasanya sebutkan sifat orang menghafal Quran. Sebutkan sifat orang yang hamilul Quran tadi. Sebut 3 tak apa dah sifat dia tu. Masa orang duk tidur ya buat gapo, masa orang duk suka ya buat gapo, masa orang duk buai ya buat gapo misalnya. Sebutkan 3 sifat, 3 akhlak ahli Quran. Yang kedua, berapa ayatkah yang sahabat belajar dulu kemudian baru belajar pelajaran baru? Berapa ayatkah yang sahabat belajar kemudian bila dia belajar dia boleh ambil bot baru, ambil tajuk baru. Sekadar tu. Dua soalan. Soalan mula-mula, berapa ayat sahabat belajar dulu, berapa ayat belum nak ambil. Nak ambil ayat lain. Yang kedua, apakah sifat hamilul Quran? Minta jawab insya-Allah. Kita akan hantar satu hadiah, 2 buku insya-Allah. Satunya adakah, yang keduanya satu kitab bahasa Sia. Kita hantar insya-Allah melalui carry ke gapo insya-Allah kalau jawab kena. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.